Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Izzati binti Abdul Fattah daripada semester 5. Hari ini saya akan menyampaikan tentang cara yang boleh dilakukan oleh guru ketika dalam bilik darjah bagi menyampaikan pengajaran dan juga pembelajaran. Antara cara yang boleh digunakan ialah melalui cara permainan. Permainan ini dikenali sebagai Trivia Maker. Okey, saya terangkan apa itu Trivia Maker. Trivia Maker merupakan satu aplikasi yang membina kuis, iaitu permainan sendiri di mana sesiapa sahaja yang memuat turun aplikasi ini dapat membina kuis. Malah disarankan agar para guru untuk memuat turun aplikasi ini bagi menyampaikan pengajaran dan juga pembelajaran di dalam bilik darjah. Okay. Antara ciri-ciri yang terkandung pada aplikasi Trivia Maker ialah yang pertama iaitu mudah digunakan. Hal ini demikian kerana sesiapa sahaja boleh memuat turun aplikasi ini tanpa dikenakan bayaran. Yang kedua ialah sesiapa sahaja boleh mengakses laman URL yang telah disediakan bagi membolehkan murid untuk melayari atau bermain permainan yang telah dibuat oleh para guru. Seterusnya ialah yang ketiga iaitu boleh mengedit dari segi tema, warna tulisan dan juga latar belakang. Hal ini dapat dilihat bahawa ciri-ciri yang terkandung dalam Trivia Maker membuatkan para pelajar menjadi lebih bersemangat apabila berada dalam bilik darjah. Antara kelebihan yang terdapat dalam aplikasi Trivia Maker, yang pertama iaitu boleh mencipta permainan sendiri dengan mudah. Hal ini kerana sesiapa sahaja boleh membuat apa-apa soalan berserta pilihan jawapan yang betul. Yang kedua ialah mempunyai animasi audio grafik yang menarik. Hal ini dapat dilihat permainan ini dapat ditentukan pelbagai corak dan juga tema yang hendak dipilih. Yang ketiga ialah boleh mengawal permainan di mana guru-guru boleh menetapkan masa bagi pelajar untuk menjawab soalan yang dikehendaki. Seterusnya pula ialah guru boleh membentuk kumpulan bagi menjawab soalan yang diberikan. Seterusnya kelebihan yang keempat ialah boleh memuat turun pilihan jawapan yang dibuat oleh para pelajar. Cara menggunakan aplikasi Trivia Maker ialah yang pertama, guru perlulah memuat turun aplikasi Trivia Maker di gedung Play. Kemudian yang kedua, apabila sudah memuat turun aplikasi ini, guru bolehlah memilih corak atau kuis yang hendak diberikan kepada pelajar. Dapat dilihat juga pemilihan tema mengikut kesesuaian dan juga kehendak guru. Okey, setelah tema dipilih, guru juga boleh menamakan kuis yang hendak diberikan kepada para pelajar. Sebagai contoh, latihan peneguhan. Apabila nama permainan ini ditulis, maka perlulah disimpan. Setelah menyimpan, guru boleh memasukkan soalan yang hendak ditulis dan diberikan kepada para pelajar. Sebagai contohnya, apakah itu kata kerja transitif? Okey, soalan juga boleh ditulis mengikut kehendak guru masing-masing. Okey, setelah itu pemilihan jawapan juga perlu ditulis oleh para guru. Okey, sebagai contoh di sini, kata kerja, apakah itu kata kerja? Bagi jawapan yang betul, hendaklah dipilih pada correct. Kemudian seterusnya, permainan akan ditayangkan dalam kelas dan para pelajar harus menjawab soalan yang diberikan oleh para guru. Permainan Trivia Maker juga boleh dipilih mengikut kumpulan di mana kumpulan yang menjawab soalan dengan betul akan memperoleh 100 markah. Bagi kumpulan yang salah menjawab, mereka tidak akan mendapat apa-apa mata. Begitu juga dengan soalan yang lain. Apabila kumpulan yang dapat menjawab dengan banyak, maka mereka dapat memenangi pertandingan kuis ini.
Malah, guru juga boleh menyimpan sebanyak mana permainan yang telah dibuat dan dapat disimpan dalam aplikasi ini. Oleh itu, jelaslah bahawa aplikasi Trivia Maker merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu guru untuk menguji kefahaman para pelajar ketika berada dalam bilik darjah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Hidayah binti Kamaluddin. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang sedikit inovasi modul pengajaran tata bahasa, iaitu berdasarkan penggunaan Google Form. Google Form merupakan salah satu aplikasi daripada Google Suite yang boleh diakses secara atas talian, di mana pengguna ataupun pencipta yang membuat membuat form dalam guru membina soalan-soalan tata bahasa dan dikemukakan dalam satu platform, iaitu dalam Google Form, iaitu di mana boleh diselitkan dengan pelbagai bentuk soalan. Oleh itu, ciri-ciri aplikasi ini adalah di mana pautan hanya dikongsikan kepada semua, dapat dikongsikan kepada semua melalui semua platform seperti WhatsApp dan pelbagai jenis platform media sosial, kerana data-data yang diperoleh daripada responden ataupun daripada pelajar dapat diakses dengan cepat dan mudah, kerana Google Form adalah salah satu tempat untuk kita mengutip data, di mana guru seperti guru hanya berkongsikan pautan Google Form kepada pelajar, dan pelajar dikehendaki untuk mengisi Google Form dan menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan dalam platform tersebut. Kerana teknik ini sememangnya berkesan, dan pelajar juga dapat pendedahan tentang pelbagai soalan, di mana salah satu kelebihan Google Form ini dapat dilihat melalui bentuk soalan, kerana adanya elemen seperti grafik, audio visual yang dapat menarik minat pelajar untuk menjawab soalan tata bahasa. Kerana ini dapat memberi gambaran bahawa dengan adanya elemen grafik, audio visual dapat memberi gambaran yang jelas terhadap soalan tata bahasa yang dikemukakan dalam platform itu. Jadi kelebihan Google Form ini bukan sahaja mudah untuk membuat analisa, malah murid-murid dan guru-guru dapat mengetahui penilaian dan pemarkahan mereka setelah menjawab soalan tata bahasa, di mana guru telah menetapkan berapa ataupun menetapkan penilaian yang dikira sebagai pemarkahan, dan murid dikehendaki untuk menghantar hasil daripada menjawab soalan tersebut, dan melihat tahap pencapaian pelajar, sejauh mana tahap pencapaian pelajar dalam menguasai tata bahasa dengan betul, dan dapat memahami dengan lebih jelas tentang tata bahasa. Oleh itu, soalan-soalan yang dikemukakan ataupun soalan-soalan yang boleh diselitkan dalam Google Form ini dapat menjadikan sesuatu urusan ataupun sesuatu pengajaran tu lebih mudah, kerana pembelajaran ini sememangnya berkesan, kerana melalui Google Form lah murid-murid dapat
mengakses secara terus dan guru dapat menganalisis pelajar dengan cepat dan mudah, kerana di sinilah guru dapat mengetahui bahawa tahap pencapaian pelajar sama ada boleh menguasai atau masih belum menguasai tata bahasa. Sekian itu sahaja pembentangan inovasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Ain dan rakan-rakan sekalian. Saya Nona Zetel Anisha binti Mat Gemi. Baiklah, dengan ini saya telah memilih inovasi pengajaran tata bahasa dengan menggunakan aplikasi atau gamifikasi WordWall. Dalam aplikasi ini, aplikasi WordWall ini merupakan aplikasi teknologi pengajaran yang menyediakan template ataupun kemudahan pengajaran yang kreatif dan inovatif yang sesuai dijadikan pendekatan dalam sesuatu pengajaran. Kemudahan aplikasi yang disediakan iaitu bantuan pengajaran seperti kuis, teka silang kata dan pelbagai bentuk kemudahan dalam proses pengajaran. Ciri-ciri yang terdapat dalam aplikasi WordWall ataupun gamifikasi ini ialah ia mudah digunakan bagi melakukan pengajaran iaitu tanpa menggunakan banyak cara untuk mengaksesnya, iaitu guru-guru tidak memerlukan banyak cara untuk mengakses aplikasi tersebut. Yang kedua ialah bahan interaktif. Merupakan bahan interaktif iaitu menyediakan template pengajaran yang kreatif yang sesuai dijadikan tarikan minat dalam pembelajaran. Yang ketiga ialah bersifat kreatif dan inovatif kerana pendekatan grafik, penggunaan teks dan animasi diterapkan dalam aplikasi pengajaran ataupun gamifikasi yang dapat memberikan satu pembaharuan dalam aspek pengajaran, terutamanya dalam pengajaran tata bahasa. Faedah yang dapat diperolehi ialah ia dapat memberikan keseronokan dalam belajar kerana penggunaan aplikasi gamifikasi iaitu WordWall ini yang kreatif diterapkan dalam pembelajaran. Baiklah, saya akan membentangkan tentang inovasi pengajaran tata bahasa menggunakan pemilihan aplikasi WordWall. Terlebih dahulu, bagi pelajar untuk memasuki ataupun menjawab kuis frasa kerja ini, pelajar diberi dua pilihan iaitu yang pertama ialah mengimbas barcode ataupun memuat naik ataupun memasuki melalui link yang telah disediakan ini. Baiklah, saya akan menyalin pautan yang telah disediakan ini. Copy, kemudian copy and paste dalam ruangan ini, kemudian memberikan peluang kepada pelajar untuk menjawab. Dan kemudian, para pelajar perlu menulis nama masing-masing bagi mengakses masuk untuk menjawab kuis frasa kerja ini. Kemudian, start.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah BML 3063 Sintaksis Bahasa Melayu iaitu Encik Muhammad Rain bin Sya'ari. Saya, Nur Nazatul Afifah binti Junis yang memegang kad matrik bernombor D2019-108-7532 daripada kumpulan kuliah A. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang inovasi teknik sifir bahasa. Kita akan beralih kepada konsep sifir bahasa iaitu menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan sifir merupakan daftar bilangan yang dipergandakan secara berturut-turut. Saya percaya bahawa perkataan sifir bukanlah satu perkataan yang asing lagi kepada kita kerana kita sering menghafal sifir dalam mata pelajaran matematik suatu ketika dahulu. Oleh itu, apabila mendengar perkataan sifir dalam teknik sifir bahasa ini, sudah tentu kita akan ingat dengan teknik menghafal dan penomboran ataupun pendarapan dalam matematik. Namun begitu, dalam sifir bahasa ini, kita hanya mementingkan kaedah menghafal. Sifir bahasa ini bukanlah satu inovasi yang baharu. Ia telah diperkenalkan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, pada zaman sekarang, ia hendaklah diperbaharui agar selari dengan pendidikan abad ke-21. Secara ringkasnya, kita dapat simpulkan di sini bahawa teknik sifir bahasa ini adalah teknik hafalan. Kaedah pengajaran secara hafalan dalam matematik juga mempunyai kaitan dengan penggunaan kata dalam bahasa. Pembelajaran menggunakan teknik hafalan ini boleh dikatakan pembelajaran menghafal, memahami sambil bermain. Okey, seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri inovasi sifir bahasa ini. Ciri-ciri inovasi sifir bahasa yang pertama dapat dikatakan adalah pecahan golongan kata dalam bahasa Melayu. Sifir bahasa ini kita bentuk seperti sebuah nota yang mengandungi golongan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu tetapi secara ringkas dan padat. Seterusnya, aplikasikan teknik hafalan dan fahami setiap perbezaan antara golongan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ciri-ciri yang ketiga adalah mengandungi banyak kosakata dan harus memahami cara penggunaan kosakata tersebut di dalam setiap penulisan kita. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada kelebihan menggunakan teknik sifir bahasa ini. Dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran bahasa Melayu, khususnya dalam bidang tata bahasa ini, kaedah hafalan seperti sifir bahasa ini boleh digunakan. Hal ini dikatakan demikian kerana pengajaran yang berasaskan hafalan akan meningkatkan memori jangka panjang dan mengasah daya tumpuan yang lebih maksima dalam kalangan pelajar. Kelebihan yang seterusnya, teknik ini
akan membantu pelajar untuk mengenal pasti setiap golongan kata berserta contohnya yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ekoran daripada itu, pelajar dapat mempraktikkan penggunaan kosakata secara lebih meluas dalam pengolahan ayat maupun penulisan karangan yang lebih baik. Hal ini demikian kerana pada masa kini masih ramai pelajar yang kurang berkeupayaan dalam menggunakan kosakata dengan sesuai dan mengembangkan lagi penggunaan kosakata ini di dalam penulisan mereka. Tambahan lagi, terdapat juga pelajar yang kurang teliti dari segi ejaan dan struktur ayat. Hal ini secara tidak langsung, penggunaan teknik sifir bahasa akan membantu secara keseluruhan dalam meningkatkan kaedah dan teknik yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa. Kemudian, kita beralih kepada cara pelaksanaan teknik sifir bahasa ini di dalam pengajaran tata bahasa, iaitu dalam bidang frasa kerja ataupun kata kerja. Penggunaan inovasi sifir bahasa ini melibatkan kedua-dua peranan guru dan pelajar. Okey, kita beralih kepada langkah yang pertama, iaitu guru hendaklah menyediakan terlebih dahulu nota secara ringkas iaitu dalam bentuk sifir tersebut dan dibincangkan di dalam kelas dengan penjelasan dan penerangan yang sangat mudah untuk difahami oleh pelajar. Sebagai contoh, nota yang berkaitan dengan kata kerja. Kemudian, guru juga memberi peluang kepada pelajar untuk mencatat nota sepanjang penerangan. Langkah pelaksanaan yang seterusnya adalah setelah penerangan dilaksanakan oleh guru, guru boleh memberi masa kepada pelajar dalam 8 ke 10 minit untuk menghafal ataupun memahami setiap kosakata ataupun contoh kata dari setiap pecahan untuk kata kerja ataupun frasa kerja tersebut. Dan pelajar juga dikehendaki untuk menambah contoh kata lain ke dalam nota yang telah mereka catat. Kemudian, pelajar akan dipilih secara rawak untuk memberi penerangan di dalam sesi kelas berdasarkan apa yang telah mereka fahami dan ingat tentang nota frasa kerja ataupun kata kerja tersebut. Kemudian, setelah sesi perbincangan dan penerangan tersebut, guru boleh mengedarkan soalan ataupun latih tubi untuk lebih menguji ataupun meningkatkan pemahaman dan ingatan pelajar terhadap topik yang telah dipelajari. Dan pada kelas yang seterusnya, perbincangan mengenai latihan yang telah diberikan akan dilakukan. Hal ini demikian kerana untuk memantau apa permasalahan dalam kalangan pelajar berkenaan dengan tajuk golongan kata kerja. Latihan dan sesi soal jawab yang telah dilaksanakan penting kerana ia akan membantu untuk memantapkan lagi ingatan dan pemahaman pelajar terhadap topik yang telah dipelajari. Hal ini secara tidak langsung akan memperbaiki teknik ataupun membaiki kemahiran berbahasa dalam kalangan pelajar. Di sini saya sertakan contoh nota dalam bentuk sifir bahasa yang boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran tata bahasa bagi golongan kata kerja. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Teknik pengajaran yang saya pilih adalah teknik travelling file. Teknik ini merupakan teknik pengajaran yang mana ianya menguji dan mengasah kefahaman pelajar berkaitan sesuatu topik yang dipelajari. Teknik ini dilakukan dengan penyediaan beberapa buah fail yang berisi soalan yang perlu dibincangkan oleh setiap kumpulan yang dibentuk. Melalui penggunaan teknik ini terdapat beberapa kelebihan, antaranya adalah teknik ini membolehkan pelajar dalam kumpulan pembelajaran untuk sentiasa tolong-menolong, berkongsi idea dan memberi kerjasama antara satu sama lain semasa menyelesaikan soalan yang terkandung di dalam setiap fail. Selain itu, melalui penggunaan teknik pengajaran ini juga, pelajar turut diberi peluang untuk belajar secara sendiri dalam menyelesaikan masalah atas usaha mereka sendiri dan juga dengan bantuan ahli kumpulan yang lain. Di samping itu juga, melalui teknik ini, pelajar dapat berkongsi ilmu pengetahuan mereka dengan rakan mereka yang lain. Bagi melaksanakan teknik ini, beberapa langkah perlu dilaksanakan. Yang pertama,
Guru perlu membahagikan pelajar kepada beberapa buah kumpulan. Seterusnya, setiap kumpulan akan dibekalkan dengan sebuah fail yang mana fail tersebut berisi soalan yang perlu dibincangkan oleh mereka. Selepas 10 hingga 15 minit, soalan dan catatan jawapan akan dimasukkan semula ke dalam fail dan diedarkan pula kepada kumpulan yang lain. Setiap kumpulan yang mendapat fail baru daripada kumpulan lain dikehendaki membaca soalan dan jawapan yang ada di dalam fail yang mereka dapat itu sebelum dibincang, disunting, ditambah dan dihurai. Akhir sekali, setelah setiap kumpulan memberi respon kepada 2 atau 3 travelling file, soalan-soalan dan jawapan-jawapan tersebut akan dibincangkan di dalam kelas secara keseluruhan bersama dengan guru. Bagi pengaplikasian teknik ini, bagi mengajar tata bahasa seperti frasa kerja. Bagi tujuan mengajar frasa kerja, maka guru akan menyediakan beberapa soalan yang mana soalan tersebut mempunyai kaitan dalam frasa kerja yang akan dimasukkan ke dalam setiap fail yang disediakan. Guru seterusnya akan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan berdasarkan langkah pelaksanaan teknik travelling file yang dinyatakan sebelum ini, dan guru akan mengarahkan pelajar untuk mengikuti langkah-langkah tersebut. Setiap kumpulan akan memberi respon terhadap 2 atau 3 travelling file. Pada akhir proses, guru seterusnya akan membincangkan kembali soalan dan jawapan yang terdapat dalam setiap file bersama-sama dengan murid secara keseluruhan di dalam kelas. Menerusi penggunaan teknik ini, dapat lihat bahawa pelajar dapat berbicara dan menyumbang idea mereka berkaitan topik ini. Bagi pihak guru pula, guru dapat menilai tahap kefahaman pelajar mereka berkaitan topik yang diajar. Di sini, guru dapat melihat dengan lebih jelas bahawa tahap kefahaman pelajar mereka itu berada pada tahap yang lemah ataupun mereka dapat memahami dan menyelesaikan masalah mereka secara sendiri. Jika terdapat pelajar yang lemah, guru dapat membantu mereka secara lebih terus dan memudahkan kerja guru untuk memantau prestasi setiap anak murid mereka berdasarkan teknik ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.